Guys, korang kenal kan Imam Mishari? Ustaz Zahil members dengan Sheikh Mishari. Untuk lebih lanjut, jom dengar podcast kami. Podcast BTZ. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome to our podcast BTZ bersama saya by Zahil Taufik. Okay, hari ni kita nak bincang tentang Mishari. Syekh Mishari Syekh Mishari. Ada kawan kita ni members kira message lah. Ni kira bukan cakap members DM tau. Ni members message tau. Like, bro, macam nak minum kopi. It's like that tau. It's like that, punya level. Wow. Knowing Mishari pula, of course. Banyak kali kalau imam kau suka dengan siapa? Suara dia dah dalam Playlist app kita punya playlist kat kereta is like everywhere. So memang satu impian lah macam kita always tell ourselves. I selalu fikir Imam Mishari ni, dia macam tak wujud. Dia macam diri dia tak wujud, tapi suara dia je wujud. Masya Allah. Sampai to that level sampai macam itu sampai because dia dah selalu kan dia dekat radio lain, I mean dekat YouTube berlambat semua tak tunjuk dia tapi suara dia. Then after that sampailah macam kita dapat tengok dia punya recording and all that, and then sampailah kawan kita ni digelar, dia bukan member saja, dia digelar Mishari Singapore. Masya-Allah, angkat dia. Tapi cakap betul juga, kita bila cakap pasal Mishari ni, I think is a childhood dream. Because bila cakap pasal Mishari ni, bukan sekarang ni tau. Rasanya memang 10 tahun dulu, 15 tahun dulu memang orang-orang tergila-gila dengan bacaan dia. Betul. Tergila-gila dengan bacaan dia. Bila dia keluar tu seakan-akan macam memperbaharui konsep pendengaran bacaan Quran tu dari sudut maqamat dia, dari sudut suara dia. Something new sebelum kita apa yang buat dia beza dengan macam Syekh Sudais ke Syekh Shuraim? I think dia punya approach dari sudut pembacaan dia tu agak berbeza dengan imam-imam yang berada di Masjidil Haram. So macam satu pintu baru untuk orang yang nak dengar Quran. Selalunya kita kalau dengar semua Imam Haramain macam Imam Sudais, Syekh Shuraim, Hudhaifi kan. Jadi bila cakap pasal imam-imam ini sekarang ada yang tak kenal tau. Exactly. Sebab Mishari ni macam dah dia dah macam default loh. By default dia dengar suara Mishari. Yes. Macam you kalau tak sure tak apa, dengar suara Mishari untuk meng-surekan. Meng-surekan. Sampai to the extent I dapat tahu daripada orang-orang yang analyse about siapa qari mana yang paling banyak didengari online kira dia punya numbers dia dalam satu hari I think around, kita boleh katakan satu dunia boleh dengar bacaan dia. Apalagi sekarang macam billions kadang macam dekat rumah-rumah ataupun dekat masjid-masjid kita boleh dengar yang mungkin imam-imam pun sikit sebanyak nak ikut mesti nak ikut macam Mishari. Tapi mana sama dengan Bib ni? Of course lah guys. Tempiasan tu mesti ada. Cerita sikit macam ni you start jumpa dia ni. Sebenarnya cerita dia panjang. Cuba ringkaskan sikit. Tapi start balik daripada awal ni, Syekh Mishari ni was kita orang punya, me and my father lah. Bila kita kat Jordan I think tahun 98, 97. At that time memang kita dah dengar bacaan dia through cassette. Lama. Budak baru kat kaset tu apa Baru kaset Jadi bila kat Jordan tu ada beberapa surah je yang dia record untuk dipublish lah. So masa tu ada surah Furqan, surah Kahfi, few surah je yang dia buat. So bila kita lalu kat street dekat Jordan tu kedai-kedai jual buku, kedai-kedai semua suara dia. Jadi kita curious, siapa orang ni macam lain pada yang lain sih bacaan dia. And at that time I believe that dia baru 20-an. He's in his 20s lah. Dia masih kat Universiti Madinah ke? Yes, dia belajar di Universiti Madinah, which is dalam kuliah Quran tak silap. Dan yalah for that age untuk umur gitu dah dapat ada exposure, dah ada kaset dan sebagainya. Kita tak dapat jumpa dia, that time belum ada Facebook, tak tahu siapa orang ni sih. Jadi bila kita lalu dekat alley tu, macam kedai-kedai dah start mainkan suara dia, baru
dia benda tu terus macam download loh dalam minda kita, and suddenly okay, this is the one that I want to listen to. Kan, it's something like that. And peliknya like semua orang boleh serasi dengan bacaan dia. Dari sudut speed dia, dari sudut lagu dia. And disebabkan apa tau, I rasa lah what I think about bacaan dia ni, dia macam satu benda baru yang dia buat. Dia panggil tajdid lah benda baru dia buat dalam alam pembacaan Quran ni, which is kita selalu dengar yang biasa a bit monotonous sikit. Kalau ada pun sikit-sikit, tapi dia dah macam jadi satu arts of pembacaan Al-Quran. Jadi bila kat Jordan tu kedai-kedai semua penuh dengan suara dia. Kita dengar ni. So kita pun pergi masjid. Masa tu I rasa I umur dalam lebih kurang 7 tahun 8 tahun. Ada satu masjid ni dekat Jordan, which is Masjid Abdul Rahman bin Auf, tempat kita tinggal tu. So one of the imam Masjid Abdul Rahman bin Auf dekat Amman tu, one of the imam memang baca pun lebih kurang sebiji macam dia. So at that time I was very small lah kan. Kita kecil kan masa very tu. small lah ya. Sudin. So bila dengar macam kecil-kecil dengar lain lah ni imam, masya-Allah lah So bila kita tanya dia, so I dengan my father tanya yang kau macam mana macam teruja lah, since at that time my father pun memang tengah groom I untuk jadi orang yang dengan Quran je kan. So bila tengok dia tu macam inspirasi lah dan sebagainya. Jadi dia pun cakap lah yang dia dengar ni daripada imam-imam daripada Kuwait. So kita pun cari, so kita dah dapat tahu ya sebenarnya ada seorang imam muda yang tengah naik sekarang ni yang dinamakan sebagai Mishari Rashid Al-Ifasi. So nama dia dah memang merata lah, Syekh Al-Ifasi, Syekh Mishari. Memang kat Jordan masa tu memang betul-betul semua orang tahu lah. Nama dia tengah apa? Memang tengah viral. So bila masa kita dapat si kaset dia tu macam terlalu value sangat lah. Sehingga macam gitu sehingga setiap hari tu boleh dikatakan surah Furqan tu I menghafal surah tu melalui bacaan dia. So like every single day my mother akan buka tu kaset, dengar sampai dah masuk dah lagu dia. So lepas tu bermula pula dengan CD dia berata banyak. Jadi bila dah tengok perkembangan dia tu dari sudut pembacaan Quran tu, rasa macam memang okay lah, dia ni one day insyaAllah akan kita jumpa jugalah orang dia siapa dan sebagainya. So tak lama tahun 2001 ke 2003 tak silap, I went for a international competition in Al-Azhar. Ni you nak kena cerita very detail one by one. Okay. Macam mana you jumpa dia? Sampai kat Mesir belakang tu piramid lah. Random So it's a typical planning kita, because my plan after I habis hafal Quran at the age of 11 years old, which is 2001 So every 2 years my mother planned to send me for an international competition for me to get an exposure. Dekat mana? So merata dunia lah. So it's an international competition. So the first one kira yang paling unggul lah the first one is dekat Al-Azhar. I believe at that time you pun belum pergi. So I was there and I think kita orang jumpa few lah Satiza yang ada sekarang ni kat sana yang tengah belajar at that time. So that musabaqah was international. Me and my father kita went for that musabaqah. And tak sangka pula dah habis musabaqah tu terperanjat pula yang kita sebenarnya bersama dengan Mishari. I dengan Mishari was the participant of the dia musabaqah. competing? Dia compete. Dia compete dalam musabaqah. Bukan judge Bukan judge. Dia compete dalam musabaqah tu. Compete sama-sama dengan Mishari. Jadi bila masa tu macam ni ada tapi that time kaset dia semua dah keluar lah. Dah keluar. Dah cuma tak nampak orang dia lah. Tak nampak orang dia. Sama macam I tadi cakap lah kan. Macam tak wujud kan. Yes. So, kita tak tahu pasal zaman tu memang gambar-gambar tak ada lah kan. Yes. Kita tak ada video, tak ada video dia imam, tak ada YouTube. Terkejut bro. So dapat dengar. So bila dalam musabaqah tu I bertemu dengan satu budak ni daripada Bangladesh. Dia pun peminat gila dengan Mishari. Kita sama kategori, which is 20 juz kategori. Mishari is 30 juz lah. Macam kita lah lebih kurang lah. Kita boleh 30 juz cool hu je. Gitu lah. 3 cool dah boleh. So bila jumpa dengan budak ni, then masa tu tengah sparring lah dalam bilik hotel tu kan. My father cakap, ni tengok ni one of the participant pun baca macam Mishari, dia bawa dia datang lah gini. So my father datang kita, okay, dia pun baca pun bagus, boleh berbarak semua gini. Dia cakap, sebenarnya aku dengar yang actually Mishari kat sini tau. Cakap, serius apa? Ingat lagi kita duduk kat Darul Mudarraat tu, Syariah Salah Salim tu dekat Cairo lah. So bila kita duduk kat situ tu, memang kita ada lebih kurang 70 participants from around the world. Around the world.
Bila dapat tahu serius lah Mishari one of the participants. So kita pun tengah, masa tu Ramadan. So bila tengah sahur tu turun, lepas tu bila dah habis sahur pun nampak ada ramai orang kerumun kat satu tempat ni lah, which is orang semua nak bertemu dengan dia, jumpa dengan dia. Macam orang tahu tu Mishari? Kira memang nama dia keluar gitu lah. Setiap hari kita baca lah. tak, everyday kita baca apa. So setiap hari bila kita baca kat pentas, kira turn by turn kan. So mungkin semalamnya tu dia dah baca. So orang semua dah, ni rupanya Mishari Rashid, dia participate. So bila tu orang macam berbual, and he is very young at that time lah. Kita nampak memang kenal lah muka dia dan sebagainya. So itu first day tak berbual dengan dia. So the second day my father kata, okay kita pergi Hussein kat dekat dia punya downtown lah, Cairo downtown tu, kita cari kaset Mishari. So kita cari, dapat lah satu kaset dia yang kata this is the first studio recording lah, which is 30 juz. First edition First edition lah, yang masa kotak itu kan. Dalam semua kaset 30 juz. Yang dibaca oleh Mishari. So bawa benda tu. 30 kaset. Bawa jumpa dia pun macam cakap, babe, aku supporter kau, dia sign. So that was the first time I met him in person. Tahun 2003, and dia dalam jangkaan berapa umur tu kan? Maybe dalam early 20. late 20s lah. Late 20s. Maybe 27, 28 macam gitu. So bila bertemu masa tu memang masya-Allah lah. Kira dia dah jadi orang yang paling diperhatikan lah kat situ. Dan attention lah. Semua kat dia. Semua dah tengok kat dia. At that time memang kita tak ada Facebook. Memang tak ada apa-apa pun. Yalah, nak ambil gambar pun. Macam nak buat apa kan. Tapi phone pun belum keluar. Tak ada. So memang masih pakai filem dan sebagainya. So bila lepas tu dah habis lah. Semua dah balik. Kira macam is something to macam to be proud of lah. Dapat kaset, dapat jumpa dia in person. Tiba-tiba few years after that kan, kita dapat tahu yang makin besar lagi dia punya projek. So like every year, masa tu dah start lah, ada YouTube. Dia ada production dia sendiri, studio dia sendiri. Dia keluar nasyid, qasidah semua. Dia memang dia kira go big lah. Go big lah kira. So memang rasanya dia punya perjalanan dalam benda ni yang membuatkan apa yang bagus yang I lihat Mishari ni, bila dia masuk dalam ataupun dia dah terkeluar dalam industri ni, dia bukan seorang je berjalan. Maknanya dia dengan dia punya peranan sebagai orang yang membuat pembaharuan dalam pembacaan Quran ni, ramai qari-qari yang lahir daripada tu. So dia indirectly dia produce, dia inspire ada. Dia produce banyak, inspire budak-budak muda sampailah pada hari ni. Sampailah pada indirectly, walaupun dia tak ada buat program akademi ke, tak ada apa ke. Tapi cara dia buat tu termasuk I jugalah. Termasuk kita sendiri yang terinspirasi dengan cara dia bawa Al-Quran tu to the next level. You daripada dulu memang bawa lagu Mishari? Tak. I start Quran biasalah. Kita orang-orang yang hafal Quran memang confirm dia tahu kita Sudais, Shuraim. Kalau suara nyaring ini Sudais lah. Kalau suara bass ini mesti Shuraim. And most of the time bila kita mengulang ke, kita baca dengan diri kita maknanya kita bawa Shuraim lah, which is the basic one lah. Basic dan senang lah. Senang, straightforward. So kita boleh ikut. Dulu terkenal Matrud, Syekh Matrud pun terkenal. Hanir Rifai. Kita ada Syatiri. Memang ni semua tengah prime at that time. Al-Hudhaifi. Hudhaifi kalau kita buka app Quran dulu kat komputer, selalu suara dia keluar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan? Jadi itu suara memang orang semua dah kenal. And suara dia tu tak jauh dengan suara Shuraim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makam dia sama. Sama gitu je. Jadi naik turun dia tak banyak. Muakli pun Muakli baru. Muakli kira lebih kurang sezaman dengan Mishari juga. Muakli baru, Bandar Balira ni semua very Muhammad Al-Barrak. Muhammad Al-Barrak waktu Mishari at that age dia muda lagi. Dia pun daripada Kuwait. So dia bila Mishari tengah, orang Kuwait makan apa ke? memang lain lah. Macam mana ni? Betul lah. So daripada diorang dua lah, rasanya Muhammad Al-Barrak, Syekh Mishari, lahirlah sekarang macam Ahmad Indufais, Fahd Al-Kandari. So this is like the new generation imams, whereby diorang tak bawa watak macam Sudais dengan Shuraim as ambassadors. These are the levels of diorang yang imamkan untuk jutaan orang, tapi mereka ni lebih smaller punya numbers lah. They go for imam-imam masjid negara. Sudais Shuraim kita tak nafikan lah. Diorang sendirilah.
Sebelum ada Sudai Surim pun confirm Mishari tak ada. Because diorang yang the start of ni kan. Jadi permulaan yang banyak lagi orang-orang nak jadi orang-orang hafal Quran, orang-orang pembaca Quran. I see now lah. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok analis diorang analyse yang Mishari ni banyak bawa dia punya trend ke Southeast Asia. Biasanya kalau berjumpa kawan-kawan daripada Malaysia boleh bawa Mishari, daripada Thailand boleh bawa Mishari, Indonesia boleh bawa Mishari. And kebanyakan nak jadi macam dia. Exactly. Jadi bila first pertemuan tu rasa macam wah aku doa lah insyaAllah dapat bertemu dia lagi masa akan datang, which is lama lah lepas tu. Okay, cok sekejap. Nak tanya sikit je. You kalau kat Singapore, I selalu dapat macam soalan macam kalau you pergi imam, kalau pergi masjid kan, tarawih ke apa ke, and kadang-kadang kita pilih nak pergi kat masjid tertentu dikarenakan imam. Ini preference lah kan. Dia lebih kita rasa seronok kita nak dengar. Yes. Lebih tenang. Kalau you boleh namakan orang-orang kat Singapore yang you dengar ataupun you pergi masjid, you follow, selain daripada kita punya syekh kita lah, siapa kat Singapore? Betul saya dulu ikut Ustaz Hakim lah. I think everybody knows who Ustaz Hakim is. Sultan lah. Masjid Sultan. And I think bila I selalu dekat, kita training bola kat Jalan Besar. So most of the time kita akan termakan dekat Kampung Glam. Termakan. Biasanya kita akan termakan kita akan lalu lah situ. So every time lalu tu, mesti dengar suara Bilal Zulfa kita dengar suara dia azan yang mendayu-dayu and all that. So indirectly lama kelamaan bila Hakim dengan Zulfa dah start coming into the picture, so I find them like macam really partner in crime habis. Dah betul cucuk habis. Clear Dah instantly click. So dengan azan yang Zulfa dan dengan imamnya Hakim. So indirectly bukan I je yang rasa benda tu seorang. Lama kelamaan you nampak sih. The whole area from a view pun I pernah duduk satu kali dekat pernah ada satu meeting dekat one of the offices. Then kita keluar turun tangga. Then I dapat this view of Masjid Sultan. And I dengar waktu maghrib Zulfa azan. You dah boleh literally nampak orang-orang semua like jalan. Macam semut lah. Macam semut sih. It was like very macam Masjid Nabawi gitu macam goosebumps sih. I rasa gitu. So I kalau orang tanya macam Ustaz, kita part of belajar Quran kena dengar juga kan. I biasa lah, ini bukan pasal members pun, I akan cakap dengar Ustaz Zahil. Nombor tu I cakap Ustaz Hafizul Rafi. Okay. Bacaan dia baik. Even Al-Falah pun Ustaz Ismail. Ustaz Ismail pun I pun dengar pun macam, because I go for comfort. Like for me, I bukan ahli Quran, tapi I go for macam I nak lebihkan khusyuk solat. Dia ada person yang I suka pun Ustaz Fahmi. Ustaz Fahmi macam ni. Ini kita sebut sebab jadi kalau orang nak tahu kita ada punya local talent lah. Kita and they are still here. Mereka masih ada lagi. Syekh kita ni kita tak perlu nak cakap lah, kita memang tahu dia lah, but then we also need other names as well. Understand. I think talking about ni juga, kita dulu pun terinspirasi dengan orang juga. Betul. All these asatiza, even before I start to imam-imam di Singapura pun, I balik daripada belajar pun jumpa dengan Ustaz Hakim. Yes, correct. So bila nampak dia punya haibah tu bawa dekat Masjid Sultan dan sebagainya, rasa macam wow, this is the dream Dia dah put a benchmark there. This is the dream. Even somebody take over. Even Ulul Azmi pun alhamdulillah very good. So kira Masjid Sultan for these years kita cakap memang dah up there dah dari sudut pembacaan imam dan sebagainya, which is diorang perlu untuk ada benda tu. I think untuk nak naikkan lagi martabat imam-imam kita, dan alhamdulillah merata Singapura dah sekarang kita lihat kita ada macam-macam asatiza yang bawa macam-macam bacaan. Sebab kadang cakap macam sedap, ada orang tengok bacaan ataupun dengar bacaan kita ni mungkin biasa, dia punya suka pada orang yang lain. So benda ni very subjektif lah. Betul. Dan kita respect benda ni, bukan maksudnya orang yang kenapa kau tak datang aku imam aku lebih suka dengan ni. Ada orang macam-macam cara dia menghayati bacaan Quran tu. So masing-masing lah. At the end of the day kita nak tahu, and kita nak cari cara macam mana kita nak betul-betul nikmati ibadah tu. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan kan. So bila cakap pasal bulan Ramadan, memang rasanya yalah bulan performance kita lah kan. Dulu misal kata, even I myself, I enjoy, like tahun lepas I tak ambil qiyam, but most of the time I akan pergi Naim untuk menghayati sendiri Ustaz Fahmi bacaan. Kira sebelum Ustaz Fahmi ada ni, I dulu menyaksikan my father, he himself yang jadi imam. So kita macam wah, Masya Allah, mungkin satu hari aku boleh tak jadi macam gini. It's a dream tau selalu Macam melihat my father dulu pun memang apa yang you all nampak I bawa sekarang ni,
itulah my father dulu. By the way, kalau orang tak tahu, saya ni besar pun memang guru saya ni memang bapa Ustaz Zahil pun. So memang Ustaz Zakaria tu dulu memang kalau nak cakap kenapa sekarang ni dia dah relax sebab I dah masuk dalam picture. Sebab dia dah merhatikan daripada jauh dan sebagainya. Tapi dulunya kalau kita tengok memang setiap hari tu my father and I follow him. Okay, hari ni kita memang kat sini tukar. So apa yang I buat sekarang ni in a way macam menyambung lah legacy yang menjadi memakmurkan rumah Allah pada waktu Ramadan dan sebagainya. Okay, kita fast forward balik ke cerita Mishari. Macam mana tu jumpa? Ini dah last portion ni kita dah detour jauh ni. Pasal syok lah perbincangan ni. Syok kan. So pendekkan cerita, lepas tu tak jumpa Mishari lagi. Tak jumpa kan. So start lah social media pun masuk dan sebagainya. Jadi tahun 2014 tu dah mulalah. So I started my video punya publish share video dekat social media, especially kat Facebook dulu. Tahun 2011, 2012 dah share. Orang dah start to realise yang dia ni suka baca macam Mishari Orang dah start to realise. Orang dah label tu. Okay. Walhal at that time kalau kita tengok video-video sekarang ni, at that time bacaan I kira masih bacaan belum matang lah. So it's a process and Alhamdulillah dengan kuasa Allah lepas bertahun-tahun kita bawa bacaan dia dalam solat, dalam tarawih, dalam qiyamul lail. Kuasa Allah 2015 tu lepas habis belajar tu balik kahwin, ujung tahun tu ada pula program yang di mana Mishari turun ke Singapura. Tu dia. Ni puncak dia. Program yang tak pernah terbayang benda tu boleh ada kat Singapura. Pelik juga Mishari nak datang Singapura kan. Sebab yalah memang kasut tulang kan. Dalam banyak-banyak negara kan dia nak datang ke Singapura. So I think bila Mishari datang Singapura tu memang gempak lah. Malam tu program tu dijalankan dekat Expo, Max Pavilion tak silap. Memang 5,000 lebih orang datang. Daripada merata dunia datang untuk menyaksikan dia. Dan malam tu kira malam yang orang kata malam terindah. Malam terindah. Malam yang apa ni, yang membuka, orang kata pembuka rezeki lah orang kata kan. Jadi bila malam tu sebenarnya memang tak ada plan. So sebelum nak menuju ke program tu, kira organizer tu kira ajak untuk opening act. Okay Ustaz, kita ada program macam gini Mishari datang. So I was not in the picture. Dia nak panggil Hakim, dia nak panggil Ustaz Fahmi, dia nak panggil ni. So kita pun mana boleh gitu. Because at that time I belum lagi dalam that zone lah. For me I belum lagi A-list macam dia orang. Okay. Alhamdulillah, tapi untuk dia bilang I belum elite dah sebenarnya. Kita pun sedar belum national team belum collab. Tapi memang before that masa kita buat based on kira level biasa kan. Sekali bila dia kata okay Ustaz, tapi Mishari nak minta untuk orang duet dengan dia qasidah. So okay lah. Dia kata okay Ustaz, dia nak audition lah. Macam saya nak audition lah, dia nak dengar siapa punya bacaan. So kita kena hantar voice note. So dia nak tengok siapa yang paling dekat lah bacaan dengan dia. So siapa ni yang hantar? At that time Ustaz Hakim, Ustaz Fahmi, ada Ustaz daripada Malaysia, Ustaz Syukri Ali, dan ada lagi satu Ustaz, I lupa nama dia. Tapi dalam 5-6 orang lah yang hantar. And ada yang memang tak ikut suara dia. So dia kata siapa yang nak duet dengan aku malam ni, yang komik yang dekat-dekat lah. So kuasa Allah, result dia tu lama lagi, kira lagi beberapa hari lah. So Mishari dah datang at that time. So dia cakap okay Ustaz, malam ni Mishari ada dinner dekat Grand Hyatt. So okay lah, okay Ustaz datang lah, mana tahu boleh bantu-bantu. So bila I datang tu memang kuasa Allah, dia memerlukan orang yang boleh host dalam bahasa Arab. Okay. Host that program dalam bahasa Arab. So alhamdulillah I pun voluntarily I cakap okay lah. Okay, kejap. Dia pilih you tu because of that voice note yang you belum lagi. So basically dia pun tak tahulah you hantar voice note tu. Dia belum. Memang tak ada gambar gitu, tak ada apa kan. Yalah. Jadi okay lah, malam tu dah jumpa dia, dah ambil gambar dengan dia, duduk semeja dengan dia. So host, kira organizer was masya-Allah lah. Tak ada organizer ni pun tak tak jadi jugalah. Tak jadi kan. Yes. Tapi alhamdulillah dapat dengar dia buat qasidah, persembahan tu dan sebagainya. Orang ramai pun dapat ambil gambar dengan dia semua. So that was the first night. Kita pun ada dah macam
ada few segmen yang dia bawa nasyid tu pun ada macam sport-sport sikit lah. Sport-sport sikit dia pun tengok. So, okay dia ni dia boleh layan. The next day is the main event. Okay. The next day is the main event. So dekat Max Pavilion where every imam yang datang tu akan baca imam yang berbeza. Saya kata Ustaz Hakim masa tu dia bawa Sheikh Muhammad Ayub tak silap. Tak tahu apa. Muhammad Ayub I think. So Ustaz Fahmi, Sheikh Ajami. Macam-macam lah, macam-macam imam. So for me I tak boleh lah bawa suara dia sebab dia dah dekat situ kan. So I diberikan peranan untuk bawa ni lah suara Fahd Al-Kandari. So Fahd Al-Kandari dengan Mishari memang dua datang dari Kuwait. Suara diorang pun lebih-lebih kurang juga. Macam boleh lebih kurang jugalah. Jadi bila dah sampai tu tengah-tengah audition tu kan, kita lagi 1 jam nak perform ni, Mishari datang. Dia kata siapa yang akan duet dengan aku ni ni kau bawa datang dia masuk. So I pun terperanjat. Kau akan duet dengan aku gini. Okay, so kita kat Instagram I share, kita duduk, kita tengah discuss lagu apa nak bawa, qasidah apa nak bawa dengan dia, discuss. Okay, go Mishari pula dia tak ada rehearse. Dia tak buat rehearsal. Kita yang buat rehearsal before that. Seram pula kan. Seram. And Masya Allah lah. Yelah dia dah next level. Memang selalu perform dan sebagainya. Silap-silap termasuk Grimis mundang apa. So bila dia cakap okay aku nak bawa ni, Alhamdulillah nasib baik yang qasidah-qasidah dia tu memang qasidah yang I hafal. Okay. So memang dah biasa bawa. Nasib Alhamdulillah. Actually nak katakan memang sebab gila kan sangat Mishari ni, qasidah semua memang I hafal. Dah macam satu playlist lah dalam kepala otak kan. Jadi bila dia cakap gini, okay boleh share, boleh, okay go. So dia dah buat bacaan, kita pun dah buat bacaan. Lepas tu kira dia punya main event is duet tu lah. The final segment whereby Mishari naik, lepas tu I pun naik dengan dia. Kira crowd tak expect apa benda tu. Crowd tak expect. Surprise lah. It's a surprise. Alright. Crowd tak expect yang akan ada duet macam gitu lah. So Jap. Before that event, you dah kira dah dikenal dengan kalangan masyarakat? Belum sangat. Okay. Orang kenal imam dan sebagainya tapi belum macam kaitan kepada Mishari. Kira macam boleh lah dia ni Mishari, tapi kalau Mishari yang declare diri kita sendiri lagi macam bila kita dah duet tu kira macam dah confirm. Walaupun I tak pernah gelar, I tak pernah letak that nama aku ni Mishari Singapore. I tak pernah letak because kita pun ada identity tu and kita tak nak bawa nama orang. Jadi Alhamdulillah yelah ada sikit sebanyak tempiasan daripada tu. Dengar Mishari cakap dia Zahil Kuwait. Boleh gitu kan. So bila kat atas pentas tu memang kita buat 2 lagu. And memang Masya Allah lah. I think masa tu baru dengar macam crowd macam excited lah dengan dah hype lah. Tu dah vibe dia dah naik. And dah habis semua, kita pergi makan semua. Benda tu continue sampai di Malaysia. So that the first stage whereby orang-orang Singapore dah start to tahu dia ini rupanya yang bawa macam Mishari. Is from Singapore punya event lah. So identity you tu dah mula tersebar. So the first night tu kira orang Singapore semua dah tahu. Orang Singapore dah macam dia ni. Okay, Alhamdulillah. So kita ingat macam okay lah dah habis lah, benda ni dah game lah. Okay, Izzah balik, semua dah balik, dah tidur. Sekali pagi tu I dapat message daripada the organizer. Ustaz, hari ni free tak pagi? Ni ada apa pula kan? Sebab Datuk tanya boleh tak you ikut kita pergi KL, Mishari ada event kat sana. So aku macam ni aku tengah kerja ni. Kau kemarin masih kerja masjid. So memang ambil leave. Bos, you buat event tu semua memang tak ada part time fee ke apa, tak ada lah. Just dipanggil volunteer ke? Tak, itu benda memang dibayar. So memang benda tu memang dibayar sebab dia tiket kan, nak masuk tu semua tiket. So every orang yang buat persembahan tu dapat lah dia berbahagian. Jadi bila kita dah second day tu I dapat peluang untuk pergi Malaysia. Pendek dengan cerita, kira Datuk ni bayarkan flight semua, dia book hotel sampai sana, jumpa Mishari, jumpa Mufti Meng, semua. That was the biggest event lah. Okay. So bila dekat sana pula ada satu video yang dikongsikan oleh organizer ni lagi viral lepas tu. So merata dunia lah senang kata. That video kira go viral, dah masuk Malaysia dah sebab kita berduet dengan orang-orang Malaysia juga kan. So that event dah habis semua, band dah balik. So bila dah balik tu kira macam yelah dapat that special moment lah dengan Mishari, dapat berbual dengan dia, sit dan sebagainya. Dia pun tanya kau buat apa ni semua.
macam tak percaya lah, wah ni orang dia. Saya Alhamdulillah bila dah balik tu rasa macam aku nak jumpa dia lagi, nak macam mana nak contact dia ni kan. So dengan kuasa Allah, sebab social media kan, dia pun dah mula follow. Masa tu Mishari follow kira macam wah dream come true lah. Big deal lah kira Big deal lah that time. Sebab Mishari dia masa tu following dia baru 5-6 orang je. Dia tak follow banyak orang kan. Jadi bila dia follow, I think dalam banyak-banyak orang Melayu dah. At that time selepas that event tu dia follow I. Alhamdulillah, disebabkan I pun memang aktif kat social media. So I pun ada tag dia malam tu, dia cakap okay lah. Dan kita ada few DMs kita buat, macam mana kau dah balik ke Kuwait, Cheng ni semua. Memang tak sangka lah. That was the best dream lah, yang I think dalam masa 10 tahun lepas tu baru dapat jumpa dia lagi. 10-20 tahun jugalah baru dapat jumpa dia. Sekarang ni hubungan dia macam mana? Sekarang memang kadang-kadang kita post, I post my bacaan, dia kasih thumbs up. Sebab best tu macam like I score Ronaldo hantar gini Baik lah, baik. Baik gini, baik pun berapa gol. Tu macam is achievement lah for me. Alhamdulillah, walaupun untuk orang biasa macam kadang-kadang alah normal je apa kan, tapi benda ni susah dapat. Mana normal be. Ini dah level, I mean I think Allah SWT pun permudahkan semua benda ni, because always bila proses nak ke situ pun family plays a big part lah dalam benda ni. Because actually sebelum Mishari datang dulu, ni cerita memang I tak share banyak kat orang, tapi actually I ada masuk this competition dekat Instagram. Whereby Mishari kata siapa yang boleh bawa suara macam dia akan share dekat stories dia. So I pun buat video, my wife ambil gambar. Balik tarawih I cakap my wife, ni Mishari ada program tau, you ambil kat video Dah kenal lah. Tak, belum kenal. Ni before. Ni sebelum. So kira pendek kan cerita. Macam tu dah settle. Tapi sebelum ni semua benda berlaku, Mishari ada buat that competition. So I send my video. Tapi malangnya mungkin banyak orang yang participate. Dia scene je my video. Dia blue tick lah kita. Blue tick lah. So kita pun macam kau kat mana ni? Blue tick members kan Melayu So kita pun tak fikir jauh, tapi kita pun macam okay lah, that's it lah, tak nak layan kita macam gini. Kuasa Allah, bulan seterusnya, the following month je Mishari datang Singapore. Okay, sekejap. During your moment, okay, dah kenal dah DM, dah follow. Did you ada tak kesempatan untuk kasih tahu dia, dulu kita musabakah sama-sama. Dulu aku pernah hantar kau video. Pernah itu benda memang kita berbual time dekat Malaysia lah. Dekat so Malaysia. Kita duduk dekat lobby, then Shay pun tengah relax, dia tidur turun. Aku nak tanya kau belajar apa ni gini. So dia macam cakap, macam mana kau boleh berbual Arab macam gini. Dia a bit macam curious lah. Yes. So aku cerita lah, kita ada duduk di Arab lama dan sebagainya. Dia gini macam okay. So aku cakap lah, dulu dia pun tak ingat benda tu. So dia cakap dulu aku pernah jumpa, I think 15 years ago kita pernah jumpa gini. Whereby aku takkan ingat lah benda ni kan, dah lama kan. But itulah, Alhamdulillah bila dapat jumpa dekat Malaysia tu, Masya Allah lah. Dengar pun macam best kan. Macam sekarang I pun tanya diri, bila nak jumpa macam the likes of maybe my own idol lah kan. I mean takkanlah diorang DM, kita DM diorang balas. So really say to be in your position right now, macam bonus lah. Dah nampak bonus, tambah lagi bonus. I think it's the importance of having somebody to look up to in life. Of course. And then when you get to meet them personally, kita rasa itu lebih bonus, terinspirasi untuk melakukan lebih baik lah. Makin bersemangat lah. Nak teruskan ataupun nak menyambung. In a way bukan kita nak overtake dia ke override dia, tak. Yes. Tapi macam selagi kau ada ni, you are living legends Of course you're living legends kan. So macam in a way macam makin semangat lah untuk kita buat. Alhamdulillah. Okay lah, Alhamdulillah, there you go. Semua dah tahu dah kisah Blood Brother. Macam mana diorang jadikan satu sahabat until today. So Alhamdulillah, thank you so much. And insyaAllah we come to the next episode. See you soon.